Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mari kita belajar Matematik tahun 4 bersama Cikgu Izan. Okey anak-anak, hari ini kita akan belajar operasi asas tambah hingga 4 nombor dalam lingkungan 100,000. Dan yang kedua, kita akan belajar anu dalam tambah. Tapi sebelum itu, mari kita semak jawapan tugasan 3 Februari 2021 yang lalu. Cikgu harap kamu masih ingat ya dan sudah menyiapkan semua tugasan kamu. Jangan lupa sediakan pen merah untuk menanda jawapan. Yang pertama ialah jawapan muka surat 12. Ini jawapannya. Kalau betul, bagus. Kalau salah, buat pembetulan ya. Yang kedua ialah jawapan muka surat 14. Ini semua jawapannya. Tahniah untuk yang buat dengan betul. Jika salah, tidak mengapa. Cuba lagi pada latihan akan datang. Buat pembetulan ya. Yang ketiga, jawapan muka surat 17. Ini jawapannya. Jangan lupa tandakan jawapan anda dengan pen merah. Jika salah, macam biasa, buat pembetulan ya. Okey anak-anak, jom kita mula belajar operasi tambah dalam video. Okey anak-anak, mari kita mula belajar. Okey, di permulaan video, cikgu dah bagi tahu kamu yang kita akan belajar dua perkara pada hari ini, iaitu operasi asas tambah hingga 4 nombor dan anu dalam tambah. Okey. Di sini cikgu akan terangkan kepada kamu apa aktiviti kita pada hari ini. Okey. Kita akan belajar kedua-dua perkara ini tetapi dalam 3 aktiviti. Yang pertama, kita akan belajar tambah nombor bulat. Yang kedua, kita akan belajar tambah nombor perpuluhan. Dan yang ketiga, kita akan belajar tambah wang. Okey, cikgu akan ajar kamu operasi asas tambah dan juga anu dalam tambah dalam 3 aktiviti ini. Okey, jom Okey anak-anak, mari kita pergi kepada contoh 1 iaitu kita nak menambah nombor bulat. Okey, fokus kepada apa yang cikgu paparkan di sini. Okey, kalau kamu lihat di sini, ini ialah ayat matematik. Kita menambah sehingga 1, 2, 3, 4 nombor. Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan cara menambah. Okey, cikgu lebih suka menambah menggunakan cara rumah tingkat. Okey, kamu tengok Okey, standard macam biasa apabila kamu nak menambah, kamu perlu menukarkan ayat matematik kepada bentuk lazim. Okey, itu semua dah tahu kan? Kita mesti guna bentuk lazim untuk menambah. Baik. Perkara pertama ialah kamu perlu tulis dahulu nombor yang pertama. Okey, ini ialah nombor yang pertama. Apabila kita nak menulis nombor yang kedua, cikgu suka nak tekankan kepada kamu tentang rumah digit setiap nombor yang kita dah belajar pada subjek yang lalu, pada kemahiran yang lalu. Okey, kenapa? Okay, cikgu terangkan Baik. Apabila kita nak menambah nombor yang kedua, kita nak tulis di sini, kita perlu tulis daripada rumah sa. Daripada belakang sekali. Okey, apa rasional dia? Apa sebab dia? Okey, cikgu tunjuk Okey, baik. Bila kita nak susun, kita susun dulu daripada nombor 9, letak belakang. Kemudian nombor 2, kemudian nombor sifar, kemudian nombor 4. Kenapa cikgu tulis daripada belakang ke depan? Sebab berlaku murid yang tidak menyusun daripada belakang ke depan, dia akan menyusun salah rumah. Okey, macam mana dia susun?
Okey, ini sangat banyak berlaku. Sebab tu nilai tambah dia salah. Bukan kerana dia tak pandai menambah, tetapi kerana penyusunan rumah tu jadi salah. Dia akan biasanya yang cikgu jumpa, dia akan tulis begini. Jadi sebenarnya ini ialah macam nak kata ya, rumah dia dah lari. Ini rumah Sa tapi duduk di rumah Puluh. Ini rumah Puluh tapi duduk di rumah Ratus. Jadi sebab itulah nombor kamu ataupun penambahan kamu salah. Jadi untuk menyebabkan ataupun kita kata apa ya, untuk memastikan kamu tidak menyusun rumah tu jadi salah, kamu kena susun daripada belakang. Macam Cikgu Izam buat. Okey, 2 sifar 4. Okey, penambahan rumah tingkat ni macam mana? Macam ni. Kita susun semua yang kita nak tambah ni dalam 4 baris. Okey, kita tengok pula nombor yang kedua. Okey, cikgu susun daripada belakang juga ya. 4 6 1 9 dan 5. Kemudian nombor yang keempat, sifar 6 8 dan 3. Kemudian baru cikgu tambah. Okay, inilah dikatakan rumah tingkat sebab dia bertingkat-tingkat. Okay. Kalau macam ni, senang kita nak menambah sebab semuanya kita kumpulkan sekali. Okey, baik. Sekarang mari kita mula menambah. Okey, perkara pertama, bila kamu nak menambah ni, kamu mesti mahir congak ya. Kamu dari tahun 4, jadi kamu mesti mahir congak. Okey, jadi kita tambah yang baris yang pertama ya. Okey. 9 tambah 6 ialah 15. 15 tambah 9 ialah 19. Okey, 9 di bawah, 1 di atas. Okey, nombor 19 macam mana? Nombor 19 macam ni kan? Okey, jadi nombor 19 ni macam mana kita nak susun? Nombor yang sebelah kanan, apabila kita dah tambah, kita dapat 19, nombor yang sebelah kanan akan duduk di bahagian bawah dan nombor yang sebelah kiri akan jadi tangan di atas. Kamu kena ingat, setiap kali kita dapat nombor 2 digit macam ni, nombor sebelah kanan mesti duduk di bawah, nombor sebelah kiri akan jadi tangan di atas. Ingat, operasi tambah Okey, baik. Kita pergi kepada yang kedua. Yang kedua, kita tambah. 1 tambah sifar ialah 1. 1 tambah 2 ialah 3. 3 tambah 6 ialah 9. 9 tambah 6 ialah 15. Okey, 5 di bawah, 1 tangan di atas. Betul kan? 15 macam mana? Okey, jadi 5 ni pergi dekat sini. Yang ini duduk di tangan di atas. Okey? Baik. Kita tambah seterusnya. 8 tambah 1 ialah 9. 9 tambah 1 ialah 10. 10 tambah 8 ialah 18. 1 tangan di atas. Okey, 7 tambah 1 ialah 8. 8 tambah 4 ialah 12. 12 tambah 9 ialah 21 dan 21 tambah 3 ialah 24. 2 di atas. Okey, 24 macam mana? Macam ni kan? Okey, jadi yang sebelah kanan akan duduk di bawah, yang sebelah kiri akan jadi tangan di atas. Okey, 2 tambah 1 3, 3 tambah 5 8. Okey, itu sahaja cara nak menambah. Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan kamu bagaimana kita nak menambah nombor perpuluhan. Okey, ini cikgu dah susun dalam bentuk ayat matematik juga. Okey, apabila kita nak menambah nombor perpuluhan juga sama seperti nombor bulat, kita akan tukarkan dia kepada bentuk lazim. Cuma ada satu perkara yang membezakan menambah nombor bulat dengan menambah nombor perpuluhan, iaitu titik perpuluhan. Okey, apabila kita nak menambah nombor perpuluhan, titik perpuluhan tu perlu diambil perhatian serius. Okey, kenapa cikgu cakap macam tu? Okey, pertama sekali kita susun dulu nombor yang pertama. Okey, nombor yang pertama kita perlu susun. Kemudian apabila kita nak menyusun nombor yang kedua yang ada titik perpuluhan, kita perlu wujudkan titik perpuluhan di belakang nombor bulat. Okey, kenapa kita kena wujudkan titik perpuluhan? Okey, ini kerana nombor bulat dan nombor perpuluhan adalah dua keluarga yang berbeza. Okey, nama pun nombor bulat, nombor perpuluhan kan, jadi tak sama. Jadi apabila kita nak menambah, kita kena jadikan nombor bulat tersebut dalam kumpulan yang sama, iaitu kita kena wujudkanlah titik perpuluhan di belakang dia. Baik, soalan yang kedua, kenapa kena letak di belakang titik perpuluhan? Kenapa tak boleh letak di, sebagai contoh, di sini?
ataupun sebagai contoh di sini. Okey, kalaulah cikgu letak titik perpuluhan tu di sini, jadi ini bukan nombor bulat lagi, betul tidak? Ini dah jadi nombor perpuluhan, 2.34. Sama macam ni, betul kan? Jadi sebab itu rasional dia bila kita nak menyusun nombor bulat yang tidak ada titik langsung, nombor bulat yang tak ada titik langsung. Okay, kalau nombor perpuluhan kita tak perlu tambah lagi titik sebab dia memang dah ada satu titik. Kalau nombor yang bulat macam ini yang tidak ada titik, kita perlu wujudkan titik di belakang. Wujudkan dulu bila kita nak menambah nombor perpuluhan. Nombor bulat tak perlulah. Okey. Baik, kalau kita nak menambah semua nombor bulat tak perlulah wujudkan titik. Jadi sekarang ni ialah isu dia kita nak menambah dengan nombor perpuluhan. Okey. Bila kita dah wujudkan titik, kita nak susun nombor yang kedua, kita susun dulu titik. Susun dulu titik. Okey, dalam nombor perpuluhan, kita tak susun daripada belakang ke depan, tak. Kita susun titik terlebih dahulu. Okey. Kita tengok depan titik ada satu saja nombor. Jadi kita tulislah nombor apa tu? Sifar. Di belakang titik dia ada 3 nombor iaitu 8, 7, 6. Okey, susun dulu ya. Nanti cikgu akan bagi tahu kamu apa akan berlaku kepada ruang kosong ni. Okey. Kita pergi kepada nombor yang ketiga. Titik dia di mana? Susun dulu titik. Okey, kemudian di belakang dia ada 2 nombor iaitu sifar dan 1. Di depan dia ada 2 nombor iaitu 9 dan 5. Okey, sekarang kita dah boleh menambah. Apa yang kamu nampak di sini ialah titik ini dalam susunan yang lurus. Wajib titik perpuluhan dalam susunan yang lurus. Jadi jawapannya nanti pun akan ada titik di bawah ni dan lurus juga. Tak boleh bengkang-bengkok. Bila bengkang-bengkok bermaksud kamu punya penambahan perpuluhan tu confirm salah. Okey? Baik, sekarang ni cikgu kata kamu dah susun yang ini, macam mana dengan tempat-tempat kosong ni? Senang saja. Kalau ada 3 digit di sini, kamu tambah sajalah 3 sifar di belakang dia untuk memenuhkan ruang kosong. Okay, kalau kat sini ada 2 saja, yang ni ada 3, tambahlah sifar di belakang dia. Kemudian kita tambah macam biasa. Okay, yang pastinya titik tu dah susun dulu. Okay, sekarang kita tambah. Okay, sifar tambah 6, 6 tambah sifar 6. Sifar tambah 7, 7 tambah 1, 8. Sifar tambah 8, 8 tambah sifar pun 8. Okey, 4 tambah sifar 4 tambah 9, 13. Okey, ini sama ya macam nombor bulat tadi. 3 akan duduk di sebelah bawah nombor kanan. Yang nombor sebelah kiri akan letak jadi tangan di atas. Tu dia. Panjang tak panas cikgu. Okey. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 5 ialah 9. Okey, yang ni perlu tambah kosong tak? Perlu tambah tak kat depan ni? Kalau nak tambah, tambahlah. Tapi dia tetap juga membawa maksud sifar. Tak ada nilai. Betul tidak? Okey, jadi tak perlu tambah pun tak apa. Okey, yang ini bawa turun sahaja. Maka kita dapatlah jawapannya. Okey, kalau kamu tak faham, kamu ulang-ulang tengok video cikgu ni ya. Okey anak-anak, kita sambung menambah wang pula ya. Okey. Sama macam tadi, yang ini ialah ayat matematik. Kita nak menambah, kita kena tukar kepada bentuk lazim. Okey, macam biasa kita susun nombor yang pertama. 6, 9, 3, 2, 8, 6. Okey. Tadi kamu dah belajar menambah nombor perpuluhan. Kalau kamu tengok, dalam wang ini pun ada titik. Nampak kan? Ada titik perpuluhan. Jadi, untuk kita menambah wang juga, kita kena perhatikan titik. Perhatikan titik. Cikgu ulang sekali lagi Kita pergi kepada nombor yang kedua. Nombor kedua ni ialah RM48,900. Ini nombor bulat ni, tidak ada titik. Jadi macam mana nak buat? Okey, bila kita nak menambah nombor yang kedua, kalau atas nombor yang pertamanya ada titik, nombor yang kedua wajib tulis titik terlebih dahulu. Wajib tulis titik. Okey. Jadi kita tengok. Nombor ini ialah nombor bulat. Cikgu Izan kata tadi, bila nombor bulat nak ditambah dengan nombor yang ada titik perpuluhan, kita kena jadikan dia nombor perpuluhan juga. Jadi kat mana kita nak tambah titiknya? Di belakang sekali. Wajib belakang sekali ya. Kalau kita letak dia dekat tengah-tengah sini, nilai dia dah berbeza. Okey, contoh
Kalau kita letak titik di belakang, duit ini, nilai ini masih 48,900. Tapi kalau titiknya kita letak di sini, dia dah jadi RM48.900. Kan dah berbeza, dah salah tu kan. Jadi sebab itu nombor bulat kita kena letakkan titik di belakang. Okey. Apabila kita dah wujudkan titik di belakang, automatik kita susun di depan titik ada 5 digit. Nampak kan? Okey. Di depan titik ada nombor sifar. Kena susun elok-elok ya. Kemudian sifar lagi. Kemudian 9, kemudian 8 dan 4. Jangan lupa tuliskan simbolnya. Simbol sangat penting Okey, yang belakang ni kita biar dulu. Kan Cikgu Izan kata tadi, belakang tu nanti kita akan wujudkan sifarnya kemudian. Kita tengok pula nombor yang ketiga. Titiknya di mana? Kita susun dulu titiknya. Belakang ada berapa digit? Ada 2. Nombor 4 dan nombor 2. Di depan ada berapa digit? 1, 2, 3, 4 dan 5. Tulis satu-satu ikut susunan dia. 3, 7, 9, sifar dan 1. Jangan tinggalkan simbol. Sebab ini kita buat unit wang. Okey, jangan lupa tulis tambah dan tambah macam biasa. Okey, sekarang ada ruang kosong di tengah-tengah ini. Nak buat apa? Tambah sajalah sifar. Dan kita tambah macam biasa. 6 tambah sifar 6, 6 tambah 2, 8. 8 tambah sifar 8, 8 tambah 4, berapa? 12. Macam biasa, letak satu tangan di atas. Dan di sini, titik perpuluhannya wajib lurus. Okey? Kemudian tambah lagi. 2 tambah 1, 3. 3 tambah sifar 3. 3 tambah 3, 6. 3 tambah sifar 3. 3 tambah 7 ialah 10. 1 di atas. 9 tambah 1, 10. 10 tambah 9 ialah 19. 19 tambah 9 berapa? 28. 8 di bawah, 2 di atas. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 8 ialah 16. 16 tambah sifar ialah 16. 1 di atas. Okey, 4 tambah 1 ialah 5. 5 tambah 1 ialah 6. Jangan lupa tulis simbol. Dah dapat jawapan. Okey, kalau kamu tak faham, kamu ulang-ulang tengok video. Okey, sekarang kita belajar pula anu dalam tambah. Okey anak-anak, mari kita sambung Okey, tengok contoh 1 anu dalam tambah. Okey, sebelum tu cikgu nak ulang kaji balik apa itu anu. Anu tu ialah perkara yang kita tidak tahu. Okey, dalam ayat matematik ini, perkara yang kita tidak tahu ni dilabelkan sebagai N. Okey, ini cikgu nak tunjuklah kepada kamu dulu. Dan biasanya dekat dalam latihan, dia akan bagi tempat kosong je macam ni. Jadi tempat kosong ni lah anu. Tapi dekat sini cikgu nak tunjukkan dulu, andai kata tempat kosong ni ada nama, anunya dan namanya ialah N. Okey, macam mana kita nak menambah? Macam mana kita nak cari apa itu N Okey, baik. Cikgu nak tunjukkan kamu teknik yang paling mudah sekali untuk kita cari anu ataupun nombor yang kita tak tahu yang berada di tengah-tengah ni. Senang saja. Okey, step yang pertama ialah apabila jumpa ayat matematik macam ni, kamu bulatkan dulu nombor dekat depan ni yang sekali dengan dia punya simbol tambah tu. Nampak kan? Okey. Perkara ni ataupun nombor dengan simbol tambah yang kita nak bulatkan ni, kita nak bawa dia menyeberang. Tanda simbol sama dengan kita nak menyeberang jambatan. Sama dengan simbol sama dengan ni dianggaplah sebagai jambatan. Kita nak bawa ni nombor 18 dan simbol tambah ni menyeberang ke jambatan. Okey, ingat apabila nombor dan simbol ni, nombor tu tak ada masalah, bila dia seberang dia tetap 18. Tapi simbol ni dia ada masalah sikit. Bila dia menyeberang, dia magic, dia tukar simbolnya, dia akan tukar kepada simbol berlawanan dengan dia. Okey. Tambah selalunya geng dengan apa? Tolak, betul tak? Kalau darab pula geng dengan apa? Bahagi. Okey, jadi apabila cikgu dah bulatkan sini, cikgu bawa pergi sini. Okey, yang ini dia memang tinggal kat sini lah. Kita tak bawa dia. Kita tinggalkan dia. Okey, sama dengan
Okey, 30 ni memang tetap dekat sini, kita tak usik dia. Yang ini kita nak bawa, mula-mula simbol ni bila menyeberang sama dengan dia akan jadi tolak. Ni simbol dulu. Mesti letak simbol. Kemudian barulah letak nombor 18. Sekarang kita dah tahu N sama dengan 30 tolak 18. Apabila kita 30 ni kita tolak 18, kita dapatlah jawapan N. Okey, kat sini kita buatlah bentuk lazim. 30 tolak 18. Okey, kenapa dalam operasi tambah kena tolak, cikgu? Memanglah begitu. Operasi bergabung kan? Kamu dah belajar masa tahun 3. Apabila kita dalam kita menambah tu akan ada juga operasi tolak untuk mencari anu. Okey, baik. Kemudian kita tolaklah 30 tolak 18 ni macam biasa. 10 tolak 8 ialah 2, 2 tolak 1 ialah 1. Maka kita dapatlah sekarang N sama dengan, okey, berapa N? Okey, tak nampak. Okey. N sama dengan 12. Kan? Itulah cara dan teknik dia, senang saja. Okey, cikgu bagi contoh yang kedua, takut kamu keliru. Okey, yang ini contoh yang kedua. Kali ni cikgu tak simbolkan dia dengan M ke N ke, tak ada. Cikgu bagi tempat kosong. Yang ni yang selalunya kamu akan jumpa latihan latihan-latihan kamu akan berbentuk macam ni. Dia bagi tempat kosong. Di tempat kosong ni lah anu dia. Okey, macam mana Cikgu Izan kata tadi. Apabila kamu dapat soalan macam ni, bulatkan dulu berserta dengan simbol dia. Okey, simbol ni dia duduk belakang sini ataupun depan pun tak jadi masalah. Kita bulatkan saja. Kita nak bawa dia menyeberang jambatan simbol sama dengan. Okey, apabila kita nak bawa seberang, kita bawa dulu simbol. Okey, simbol ni bila menyeberang dia akan bertukar rupa. Tambah geng dengan tolak, jadi kita akan, kalau tambah menyeberang dia akan jadi tolak. Okey? 45 ni bawa saja sebelah. Okey, jadi sekarang ni tinggallah kotak kat situ. Kita tak bawa dia, jadi kotak tu tinggal dekat sebelah kiri ni juga. Kemudian kita salin balik 82 tolak 45. Jadi untuk tahu nilai ni kita perlu tolak 82 dengan 45. Jadi kita buatlah bentuk lazim tolak dengan 45. Kita pinjam di sebelah. 12 tolak 5 ialah 7. 7 tolak 4 ialah 3. Jadi sekarang kita dah tahu dalam kotak ni ialah 37. Okey? Okey, betul ke dalam kotak ni 37? Kalau nak tahu kita tambahlah 37 dengan 45. Betul tak dapat 82? Okey, cuba. 37 tambah 45, 7 tambah 5 ialah 12. 4, 5, 6, 7, 8. Kan betul tu? Cikgu harap kamu faham ya. Okey, kita pergi kepada contoh nombor perpuluhan pula. Okey, sama juga. Anu dalam tambah juga, tak kiralah nombor perpuluhan ke nombor bulat ke, tetap juga kita kena cari yang ini kan. Step yang pertama, bulatkan nombor berserta dengan simbolnya. Kita nak bawa mereka ini menyeberang tanda sama dengan. Okey, kotak tu tinggal, jangan bawa dia, kita bawa ini sahaja. Tambah bila seberang dia bertukar rupa jadi apa? Jadi tolak. Kemudian yang ini salin sahaja macam biasa. Bila nak cari yang ini, kita tolak 7.103. Bila tolak pun sama macam tambah. Kita susun titik terlebih dahulu. Belakangnya ada 3 digit, 2 sifar 9. Depannya ada 1 digit, 2. Kemudian kita tolak. 3 tolak 9 tak boleh. Pinjam dekat sebelah pun kosong. Jadi minta tolong kosong ni pinjam daripada nombor 1. Tinggallah kosong. Jadi yang ini jadi 10. Barulah boleh pinjam jadi 9. Ini 13. Okey. 13 tolak 9 ialah 4. 9 tolak sifar ialah 9. Okey, sifar tolak 2 tak boleh. Kita pinjam daripada sini. Ini tinggal 6. Ini jadi 10. 10 tolak 2 8. Titik macam biasa. 6 tolak 2 4. Maka jawapan ini ialah 4.894. Okey, kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Okey, sekarang kita nak tengok anu dalam tambah yang melibatkan wang. Okey, macam biasa, teknik yang pertama,
bulatkan semua ini dengan simbolnya. Bawa nombor ini menyeberang, tanda sama dengan. Okey, apabila menyeberang, yang tambah jadi tolak. Okey, cikgu bawa dekat bawah ni ke sini sikit sebab tak muat. Okey, jadi dia akan jadi begini, tolak. Okey, nombor ini tulis sahaja dekat sini, bawa ke sini. Kita dah bawa kan? Tambah, menyeberang jadi tolak. Okey, yang ini 23, 4, 8, 6, 50 sen. Maafkan cikgu ya sebab tak apa-apa nampak sangat sebab kecil. Okey, sekarang bila dah tahu tolak, kita nak carilah. Kotak ni memang kita tinggal saja kan? Okey, cikgu susun balik ya. Cikgu susun balik kasih nampak jelas. Okey, kotak ni memang tinggal dekat sini. Okey, yang ini ialah RM67,392.80 sen. Okey, tadi kita bawa tanda simbol ni ke seberang, dia jadi tolak. Yang ni kita salin je macam biasa. RM23,486.50 sen. Okey, bila dah dapat ayat matematik macam ni, buatlah bentuk lazim dia. Okey, macam mana bentuk lazim dia? Okey, dekat sini tulis RM67,392.80 sen. Ni apa? Tolak. Tolak dengan susun dulu titiknya ya. Okey, belakangnya 5 sifar. Depan dia berapa? 6, 8, 4, 3, 2 dan yang ini ialah RM. Kemudian kita tolak macam biasa. Sifar tolak sifar, sifar. 8 tolak 5, 3. Titik mesti lurus. Okey, 2 tolak 6 tak boleh. Maka kita pinjam sebelah. Yang ini jadi 8. Yang ini jadi 12. Okey, 12 tolak 6 ialah 6. 8 tolak 8 ialah sifar. 3 tolak 4 tak boleh. Kita pinjam di sini, dia jadi 6. 13 tolak 4 ialah 9. 6 tolak 3 ialah 3. 6 tolak 2 ialah 4. Dan ini ialah RM. Maka kita dapatlah apa nilai dalam kotak tu. Okey? Cikgu harap kamu faham. Okey? Okey, selesai penerangan cikgu pada hari ini tentang operasi asas tambah dan juga anu dalam tambah. Jadi tugasan kamu akan diterangkan dalam slide yang berikutnya. Okey anak-anak, cikgu harap kamu faham ya apa yang cikgu terangkan dalam video tadi. Okey, apa tugasan kamu untuk minggu ini? Apa ya? Okey, tugasan kamu ada 3. Yang ini ialah latihan yang pertama pada muka surat 22. Kamu perlu buat uji diri nombor 1, A, B, C dan D. Dan nombor 2, A dan B. Nombor 4, A dan B. Nombor 5, A, B, C dan D. Nombor 3 tak perlu ya. Latihan yang kedua ialah pada muka surat 87. Kamu perlu buat nombor 1 sahaja iaitu A, B, C, D, E dan F. Dan latihan yang ketiga ialah pada muka surat 107. Kamu perlu buat nombor 1 A, B, C dan D dan nombor 2 A dan B sahaja. Kalau kamu sudah siap, jangan lupa add a comment di bawah tajuk Math 4 Setia dengan perkataan siap. Pautan Telegram channel Cikgu Izan akan diberikan di dalam grup WhatsApp 4S. Okey, yang ini ialah perkara baru, jadi nanti di dalam grup kamu Cikgu akan bagi link Telegram Cikgu. Dekat situ kamu hanya komen sahaja, tulis siap. Untuk Cikgu kira berapakah murid yang telah selesai menyiapkan tugasan. Jadi, kamu tak perlu turn in di dalam Google Classroom ataupun tak perlu isi form. Okey? Okey, anak-anak jumpa lagi minggu hadapan. Harap semua anak-anak 4 Setia dapat menyiapkan tugasan dengan baik. Kalau ada masalah, jangan segan. Boleh PM cikgu ya.